Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz Abdul Rahman Muti Saleh, ahlan wa sahlan marhabikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Muhammad Zulkifli, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Okey, jelas suara Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdul Hakim, dungu clear, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suhaidi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhabikum. Ahlan wa sahlan marhabikum. Okey, kita tunggu sekejap lagi, sikit lagi. Tunggu sikit lagi. Rizwan Dolah, ahlan wa sahlan marhabikum. Okey, nastaftih jalsatana mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna as-salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim, maqasidana fi maqasidihim. Wa ala hadhihi an-niyyah wa fi kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. فإن تيسير العسير عليك يسير. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk meneruskan kuliah kita, kuliah tafaqquh kita, pembacaan kitab Al-Aqaid Ad-Durriyah, syarah kepada matan As-Sanusiyah yang disusun oleh Al-Ustazul Kamil Muhammad Al-Hashimi alaihi rahmatullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumih.
yang menjadi syarahan ataupun huraian kepada matan As-Sanusiyah yang disusun oleh Imam As-Sanusi alaihi rahmatullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu yang kita harapkan majlis kita ini menepati dengan ciri-ciri kebun-kebun syurga yang pernah disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati kebun-kebun syurga, bergembiralah dengan kebun tadi. Sahabat bertanya, ma hiya ya Rasulullah? Nabi kata, hilakuz zikir. Itulah dia halaqah-halaqah zikir. Dan halaqah-halaqah ilmu ini adalah sebahagian daripada halaqah-halaqah zikir. Kerana ilmu ini dia akan mengingatkan kita kepada Allah, dia akan mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada hari akhirat, mengingatkan kita kepada kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa diraguilah bahawa majlis ilmu itu adalah sebahagian daripada majlis zikir. Majlis ilmu adalah sebahagian daripada majlis zikir. Okey, Irfan Ibrahim, Amirul Haikal, Burhanuddin Hasan, Nur Afiqah, Amirul Haikal, Emas Bajet Cahaya Suria, Ashraf Muhammad, Syarifah Munirah, ahlan wa sahlan marhabikum, ahlan wa sahlan marhabikum. Ustaz Ali Hafiz Ali Makhdum Al-Mashhuri hadir, alhamdulillah. Okey, jadi kita dah sampai kepada perbincangan tentang wahdaniyah. Kalau dalam kitab Ta'liqat As-Saniyah ala Aqaid Ad-Durriyah kita ni, kita dah sampai ke halaman yang ke-40. Ni naskah ni halaman yang ke-40. Kalau yang kitab Melayu, terjemahan daripada kitab tadi, Al-Aqaid Ad-Durriyah, Al-Anwar Al-Bahiyah ala Aqaid Ad-Durriyah, yang diterjemahkan oleh Ustaz Mahdi Muhammad hafizahullah wa ra'ah. Kita dah sampai ke halaman yang ke-61, sampai ke halaman yang ke-61. Perbincangan tentang sifat wahdaniyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum pada ni kita dah bincang tentang sifat wujud. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan ada Allah Subhanahu wa taala tu ada yang wajib, dengan makna akal kita tak boleh terima dia tu tak ada. Sebab apa? Sebab alam semesta yang merupakan ciptaan dia ni cokoh-cokoh ada, mustahil pencipta dia tidak ada. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan sedia. Sedia. Sedia maksud dia tidak ada awal. Ini akidah kita ni. Tidak ada awal. Kenapa tidak ada awal? Sebab pertamanya dia Tuhan. Dia Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya. Dia tidak dicipta sama sekali. Sesuatu yang ada awal, kemudian dia ada, semestinya dia dicipta. Andai kata kalau Tuhan begitu, tak mungkin dia nak mencipta akan segala yang ada ini. Kita makhluk Tuhan yang paling hebat. Manusia ni makhluk Tuhan yang paling hebat, kita kata. Dia tak mampu untuk nak menciptakan manusia. Manusia tak mampu untuk nak menciptakan manusia. Untuk buat mi goreng boleh lah. Buat mi goreng itu pun bukan dia mengadakan mi goreng. Dia hanya mengusahakan mi goreng. Untuk nak mencipta mi goreng daripada tak ada kepada ada tanpa menggunakan apa-apa bahan, tak mungkin dia. Sebab apa? Sebab dia dicipta. Sesuatu yang dicipta tak mungkin untuk mencipta. Andai kata Allah ada awal, semestinya dia juga dicipta. Maka tak mungkin dia nak mencipta. Bila kita dapati ciptaan dia tersergang indah ini, menunjukkan dia tidak ada awal. Dia sedia. Ini nampak pelik selalu dah. Kewujudan yang pelik begini, kewujudan yang tidak ada awal, yang tak mungkin untuk kita nak faham. Tapi itulah dia kewujudan tu Tuhan. Dia kewujudan yang tidak sama dengan kita. Bila tidak ada awal, automatik tidak ada akhir. Sebab dia tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak bermula, dia tidak berakhir.
Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sebarang jenis perubahan pada dia. Dah guana dia peliknya, tak peliklah dia Tuhan. Dah guana dia tak perlu fikir tentang dia. Dia tak beri kita fikir tentang dia. Dan akal kita tak mampu untuk nak memahami hakikat tidak ada awal dan tidak ada akhir dia. Dengan makna hakikat kewujudan dia la yumkin abadan. Tak mungkin akal kita untuk nak faham. Ini ketinggian Allah. Ini kebesaran Allah. Ini keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitulah kewujudan dia, tidak ada awal, tidak ada akhir, semestinya dia tidak sama dengan makhluk. Ini mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Persalahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang baharu. Semestinya wajib dia tidak perlu kepada yang lain. Ini qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Kita kata Allah peliknya kewujudan begitu, ada pelik sebab dia Tuhan. Dan macam mana kita nak faham? Memang awak tak akan faham. Sebab awak cuba nak memahami hakikat tu Tuhan. Siapa kita? Siapa kita nak memahami hakikat Tuhan? Man anta? Man anta? Kalau babi juga tanya man unta? Siapa unta? Tak mungkin. Al-ajzu an darkil idrak. Lemah daripada nak faham, itu makna kita faham. Imamul Haramain al-Juwaini dia kata, sesiapa yang yakin tentang kewujudan Tuhan, yang masih dia boleh faham, maka dia bukan muwahhid, bukan orang yang mentauhidkan Tuhan, tetapi dia adalah musyrik ataupun dia adalah musyabbih. Dia adalah seorang yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari apa? Maha suci daripada segala kekurangan. Tak ada sedikit pun makna kekurangan pada Allah. Dan Maha suci daripada segala persamaan. Tak ada sedikit pun makna makna sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain. Orang Terengganu kita kata Allah tak sama dengan yang lain sikit, habuk, haram, pun titik lekak selalu. Kullu ma khatara bi balika fa huwa halikun fallahu bi khilafi dhalik. Setiap apa yang terlintas dalam akal kamu, dia pasti akan binasa. Siapa yang tergambar dalam fikiran kamu, dia pasti akan binasa. Kalau dia ada, fallahu bi khilafi dhalik, Tuhan tak sama dengan dia sama sekali. Hari ini kita nak masuk kepada sifat wahdaniyah. Maknanya esa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah esa, wajib kita kena i'tiqad bahawa Allah bersifat dengan esa. Allah bersifat dengan esa, hak tu orang panggil haqiqah, itu dinamakan dengan reality. Sama ada kita percaya ke tak percaya ke, dia tidak merubah apa-apa. Tapi orang tak percaya tu orang bodoh lah, orang yang tak ada akal. Orang yang percaya tu orang yang cerdik, orang yang diberi ganjaran. Orang yang tak percaya tu orang akan dikenakan hukuman. Jadi tak cerdiklah dia pilih jalan untuk dihukum daripada memilih jalan untuk diberi ganjaran. Jadi itu hakikah. Dan menjadi kewajipan kepada kita. Dengan makna kalau kita tak buat berdosa, kita yakin. Kita membenarkan dengan hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu esa. Apa makna esa? Esa makna dia la thaniya lahu fi dhatihi. Tidak ada yang kedua. Tidak ada yang kedua baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebarang jenis dua baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Fi dhatihi, pada zat dia. Makna tidak ada yang kedua pada zat dia. Wala fi sifatihi, tidak ada yang kedua pada sifat dia. Wala fi af'alihi, tidak ada yang kedua pada perbuatan dia. Makna Allah Subhanahu Wa Taala itu esa pada zat dia. Makna tidak ada yang kedua pada zat dia. Maksudnya apa? Zat dia tidak ada sebarang jenis bilangan. Wala fi sifatihi, dan tidak ada yang kedua pada sifat dia. Makna dia apa? Makna sifat-sifat dia tidak orang kata tidak ada sebarang bilangan. Nanti kita akan faham apa makna zat, sifat-sifat dia tidak berbilang. Wala fi af'alihi, dan tidak ada yang kedua pada perbuatan-perbuatan dia. Maknanya apa? Maknanya perbuatan dia pun tidak berbilang.
Zat dia tidak berbilang, sifat dia tidak berbilang, perbuatan dia tidak berbilang. Itu makna esa Allah Subhanahu wa taala. Itu makna esa Allah Subhanahu wa taala. Makna sebarang jenis ataupun sebarang makna yang ada kaitan dengan berbilang, nafikan daripada Allah. Nafikan daripada Allah. Sama ada zat dia, sama ada sifat dia, sama ada perbuatan dia. Dia Maha Esa. Orang yang faham begitu dan orang yang memperbenarkan makna itu, itulah golongan al-muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Fahadhihi sittu sifat, maka ini ada 6 sifat. Apa dia? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah. Ada 6 sifat ni. Yang membentuk 6 akidah. 6 simpulan akidah yang wajib kita kena i'tiqad. Kalau adalah salah satu daripada 6 ni kita nafikan, jadi kafir. Azanallahu min zalik. Sebab ini akidah yang diijma'kan oleh seluruh ulama Islam semenjak daripada zaman sahabat Nabi sehinggalah ke zaman kita sekarang. Itu orang panggil sifat 20. Makna perbicaraan tentang sifat-sifat yang diijma'kan oleh seluruh para ulama. Yang pertama, Tuhan tu ada. Tuhan tu wajib ada. Tiba-tiba kita Tuhan tak ada, kafir selalu dah. Azanallahu min zalik. Yang kedua, Tuhan tu sedia. Kita kata dah, Tuhan tu baharu. Tuhan tu ada permulaan. Tarikh lahir dia begian-begian. Kafir selalu dah situ. Ataupun kita faham, Tuhan tu ada 15,000 tahun sebelum daripada adanya alam semesta. Jadi kafir selalu dah. Azanallahu min zalik. Sebab ini orang panggil perkara asas dalam agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Orang panggil sesuatu yang maklum, midaddin bil darurah. Sesuatu yang kita tahu bahawa Nabi bawa benda tu secara daruri, tanpa perlu kita berfikir ataupun mengkaji. Tak perlu yang dikata situs al-ula, yang pertamanya nafsiyatun, iaitulah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah wahiyal wujud, dan dia adalah sifat wujud. Sifat wujud tu sifat nafsiyah. Dulu kita dah jelaskan apa dia makna nafsiyah, iaitulah sifat yang makna dia yang makna dia merujuk kepada diri zat itu. Bukan makna dia merujuk kepada sifat yang ada pada zat. Makna bila kita sebut dia, kita akan nampak zat, kita tak akan nampak sifat. Kita kata baju ada. Ada tu sifat bagi baju. Baju itu ada tu sifat bagi baju. Ada tu dia merujuk kepada apa? Kepada warna baju ke, kepada sifat baju ke, kepada cantik baju ke? Dok. Dia merujuk kepada baju. Andai kata kalau kita nafi, kita kata baju itu tidak ada. Tak ada terus baju tu. Beza dengan kita kata baju itu cantik. Perkataan cantik tu yang menjadi sifat kepada baju tu, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada sifat baju. Makna kalau kita kata baju itu tidak cantik, baju tu ada. Cuma cantik dia akan hilang. Cantik saja dinafikan. Makna wujud ni dinamakan dengan sifat nafsiyah. Dengan bahasa mudah kita kata bangsa diri, jenis diri. Makna ayadullu al-wasfu biha ala nafsi zat. Bersifat dengan dia menunjuk kepada diri zat, bukan kepada sifat yang ada pada zat. Wal khamsatu ba'daha salbiyatun, dan yang 5 selepas daripada wujud itu, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Itu adalah sifat salbiyah. Kita faham dah, salbiyah ini sifat yang makna dia tidak ada. Makna dia tidak ada. Tidak ada sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut qidam, qidam maknanya sedia. Sedia makna apa? Kalau orang tanya sedia makna apa? Kita kata sedia makna dia tidak ada awal. Tidak ada awal. Jadi ada penafian awal daripada Allah. Adanya awal sesuatu yang memang tak layak dengan Allah. Bila ada awal pada kewujudan dia, maka dia bukan Tuhan. Dia semestinya dicipta oleh Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kerana itu tak boleh kita nak tanya Tuhan lama mana dah, tak boleh. Bila Tuhan tu ada, tak boleh. Tuhan dia tidak berkait dengan masa. Kenapa? Kerana dia tidak bermula. Peliknya. Dah tak bermula tak ada lah. Tu kita. Kita nak khabar bahawa Tuhan dengan kita ni tak sama sikit apa haram. Kita kalau tidak bermula maknanya tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala ada, dia ada yang tidak bermula. Boleh faham tak makna adanya Allah, ada yang tidak ada mula? Boleh faham ke tak? Boleh faham. Kita faham kita ada mula, kita faham Allah tidak bermula. Kemudian kita nak naik setangga, guana hakikat sesuatu yang tidak ada permulaan ni kita tak boleh faham. Nabi larang kita naik ke tangga tu. Di luar daripada kemampuan kita. Kalau kita naik juga akan berlaku dua kemudaratan. Imma kemudaratan pada agama kita, jadi kafir dan Allah min zalik, dengan makna kita mengiktikad Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada awal, ataupun kita membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu dan kita menyangka itu adalah Allah dalam keadaan itu bukan Allah, sebab Allah tidak ada perbandingan. Rosak kita punya agama kita, ataupun rosak dunia kita dengan makna otak kita putus. Esok tengok ikat supit keseng dah di kaki, jalan bandar, pakai lencana banyak ni atas tubuh ni. Jadi gila dah. Adzanallahu min zalik. Okey. Jadi jangan cuba nak naik ke tangga tu. Jangan cuba nak naik ke tangga tu. Walaupun seseorang itu di kalangan para nabi dan juga para rasul, dia tak mungkin untuk nak memahami tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin. Anna Allah Subhanahu Wa Taala kama ihtajaba 'anil absar ihtajaba 'anil basair. Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dia terhijab daripada pandangan mata, dia juga terhijab daripada pandangan mata hati ataupun akal kita. Tak boleh nak pergi. Kalau boleh pergi, kita nampak itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk Tuhan. Kalau kita kata dia Allah, berarti kita telah menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk dia. Rosak kita punya agama. Inilah para ulama sebut kullu ma khatara bi balika fahuwa halikun. Ni kita kena ingat semua ni. Kullu ma khatara bi balika fahuwa halikun. Setiap apa yang terlintas dalam pemikiran kamu, dia pasti akan binasa. Allahu bi khilafi zalik. Allah tak sama dengan dia. Dalam keadaan kita Allah ada ke tidak? Allah ada. Bukti dia kita ada. Bukti dia alam semesta ada. Tak mungkin ada ciptaan tanpa ada pencipta. Tak mungkin ada lukisan tanpa ada pelukis. Tak mungkin ada rumah tanpa ada tukang. Sepatutnya ciptaan pencipta, jika nak dibandingkan dengan ciptaan, pencipta tu lagi nyata. Pelukis, jika nak dibandingkan dengan lukisan, semestinya pelukis itu lagi nyata. Ini bagi orang yang dapat melihat tentang hakikat. Sebab apa? Sebab tak akan ada lukisan melainkan dengan adanya pelukis. Dan adanya pelukis tidak wajib adanya lukisan. Tak akan ada ciptaan melainkan dengan adanya pencipta. Dan adanya pencipta tak lazim, tidak wajib adanya ciptaan dia tak. Jadi nak menunjukkan bahawa dari segi maratibul wujud, dari segi orang panggil apa? Dari aspek kewujudan pencipta itu lebihnya nyata daripada kewujudan yang dicipta. Cuma kewujudan Allah, kewujudan sama dengan kewujudan kita. Kewujudan yang tidak ada awal, kewujudan yang tidak ada akhir, kewujudan yang tidak sama, kewujudan yang tidak merlu kepada yang lain, kewujudan yang tidak ada sebarang jenis bilangan ni, wahdaniyah ni. Wal khamsatu ba'daha, dan yang lima selepas daripada tu salbiyah. Okay. Namanya salbiyah. Kita faham dah makna salbiyah? Makna dia tak ada. Wujud, itu nafsiyah. Qidam, sedia makna apa? Tidak ada awal. Baqa maknanya apa? Tidak ada akhir. Tengok makna dia tidak. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, bersalahan dengan segala yang baharu. Maknanya apa? Tidak sama. Qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri, makna apa? Tidak perlu kepada yang lain. Wahdaniyah, esa makna apa? Tidak berbilang-bilang. Hak tu lah orang kata ngesuk yang akal kita boleh faham tentang Tuhan. Sekadar tu je. Lebih pada tu hakikatnya Allahu a'lam, kita tak mampu. Di akhirat bila-bila pun, ketika mana kita diberi peluang untuk memandang kepada zat dia yang maha agung, kelu otak kita untuk nak faham, kelu lidah kita untuk nak ungkapkan, kelu lidah untuk menjelaskan, kelu otak untuk
memahami bahawa kita tak mampu, kita tak ini baru kita nampak, ya Allah, besarnya Allah kalau begitu, ya Allah, tingginya Allah kalau begitu. Makna sehebat-hebat kekuatan yang paling hebat yang ada pada aku pun tak mampu untuk nak capai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata kemuncak kita belajar sifat 20 ni, kita nak pergi mana? Kita nak pergi kepada kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu an darkil idrak, lemah daripada nak faham tentang hakikat Tuhan. Tu makna kita faham. Bila kita aku kita tak mampu untuk nak faham. Wal bahsu fi zatihi kufrun wa isyrak, dan perbahasan tentang zat dia, tentang hakikat zat dia boleh membawa kepada kufur dan juga syirik. Makna bila kita naik tangga yang kedua tu, tangga yang pertama tu wajib, tangga yang kedua kalau kita naik juga boleh bawa kepada syirik. Itu makrifat yang ammah. Dalam makrifat yang khassah pun tak mampu untuk kita nak faham hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ni, makrifat yang khassah pun tak mampu untuk kita nak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita dihijabkan dengan hijabul azamah. Hijabul azamah ni hijab kebesaran Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, tak tercapai oleh orang kata penglihatan mata hati kita tu. Sekalipun seorang itu sepanjang waktu dia berzikir kepada Allah, tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi. Hal tu yang kadang-kadang dia jadi celupa mulut tu. Dia jadi gelecoh cakap tu. Sebab dia nak cuba ungkapkan benda tu dalam keadaan lidah dia tak mampu. Akhir sekali kalau orang tak faham dengan apa yang dia faham, orang akan faham dia mengungkapkan kata-kata yang salah, walaupun tidak salah. Ni keluar kata-kata yang orang panggil jenis syatahat di kalangan orang sufi. Para ulama kata bila seseorang itu terus menerus berzikir kepada Allah, terus menerus berfikir, tafakkur dan juga tadzakur, dia hanya dapat menipiskan hijabul azamah. Dia menipiskan hijabul azamah, hijab kebesaran Tuhan tu. Nak tembus tak tembus juga. Hebatnya Allah, agungnya Allah, tingginya Allah. Tak peliklah orang-orang yang dapat kenal Allah bila sebut Allah, 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 wajilat qulubuhum, maka gementarlah hati mereka. Okey. Mudah-mudahan kita juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tahap itu. Al-makna, makna. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima. Min sifatis suluk, daripada sifat-sifat salbiyah, iaitulah al-wahdaniyah, maksud dia esa. Wahiyah, dan dia sifat wahdat dia, perkataan wahdaniyah ini mansubah, dinisbahkan ilal wahdah, dinisbahkan kepada wahdah. Makna perkataan wahdah yang ditambah yaun nisbah. Kalau ni kaedah nahwu ni, macam kita kata zahabun, emas, tambah ya nisbah belakang tu jadi zahabiyun. Zahabiyun makna keemas-emasan. Itu asal makna nisbah. Min nisbati syai'in ila nafsihi, ini daripada jenis menisbahkan sesuatu kepada diri dia. Makna dia tak berubah. Kalau hak lain zahabun emas, zahabiyun keemasan, ada sedikit perubahan. Hak ni wahdatun, wahdaniyah, tak berubah apa. Cuma mubalaghatan, tujuan dia untuk mubalaghah, untuk menguatkan lagi makna. Kita orang Melayu kalau kita nak kuat makna ke mana? Masa duduk Mesir dulu tulis surat, masa tu main surat atau ke kampung, tulis surat, belajar di sini susah, kita kata. Susah tu dak mubalaghah mana makna tu? Belajar di sini sabdu sikit. Susah. Susah tu maknanya susah sangat-sangat tu. Lepas tu kita nak kata kan lagi, belajar di sini susah. Lepas tu kita payah untuk nak mubalaghah. Orang Arab dia ada kaedah dia untuk nak mubalaghahkan makna. Makna nak kabuh ni nya esa satu sungguh-sungguh ti. Orang panggil satu ataupun esa yang sungguh-sungguh ti. Sampai ke peringkat tak ada langsung jenis bilangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke peringkat bila kita kata Tuhan tu satu, bukan dengan makna satu bilangan pertama yang selepas dia datang 2, 3, bukan.
Satu Tuhan dengan makna tidak berbilang, dengan makna esa. Jangan kita faham bila kita sebut satu Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya satu cokoh yang menjadi bilangan yang paling kecil tu kan. Dah nak faham guana Tuhan, memang tak faham lah. Memang tak faham. Hakikat Tuhan memang tak faham. Walaupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan jenis bilangan, kita boleh faham. Kita semua ni tak terlepas daripada bilangan. Sebab itulah ciri utama kepada jisim. Bila sebut jisim, dia ada awal. Sebut jisim, dia ada akhir. Sebut jisim, dia kait dengan waktu. Sebut jisim, dia kait dengan tempat. Sebut jisim, dia mesti perlu kepada yang lain. Sebut jisim, dia mesti sama antara satu sama lain. Sekalipun ada beza sikit-sikit, tapi dia sama dari segi jismiyah, yang ada bentuk, yang terdiri daripada beberapa juzuk, yang tidak terlepas daripada masa, tidak terlepas daripada tempat. Dia sama dari sudut tu. Allah Subhanahu Wa Taala bukan jisim. Jadi Allah tak sama. Allah tak kait dengan tempat, Allah tak kait dengan masa, Allah tak kait dengan bilangan. Tu nak faham guana, hak setakat kita faham tu lah. Hak lebih pada tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak suruh kita faham macam mana hakikat tidak berbilang-bilangnya dia. Tak suruh gitu. Maknanya kalau kita tempat fikir juga, kita dah ikut perintah Tuhan. Akhir sekali jadi kafir, kitalah yang menanggung akibat dia. Ataupun akhir sekali jadi gila, kitalah yang menanggung akibat dia. Sebab kita duk paksa diri kita sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Kita paksa diri kita sesuatu yang akan memudaratkan diri kita dan juga agama kita. Jadi fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada yang mendapat celaan itu melainkan diri kita sendiri. Ini kerana tak ada ilmu, Kalau ada ilmu mudah je. Belajar sifat 20 ni bukan nak faham hakikat Tuhan. Kau yang kata payah kok mana kau? Mudah je. Hak ni para ulama dia nak memudahkan supaya kita dapat kenal Tuhan. Jika nak dibandingkan kita nak belek Quran hadis diri tu lembek kita. Nak belek Quran hadis diri tu. Hak orang dia cakap terus kepada Quran, terus kepada hadis, cakap saja betul lah. Mana cakap yang tak berpijak di bumi yang nyata. Orang panggil joget di hadapan orang-orang yang buta tak apalah. Mampu ke kita nak terus buka Al-Quran, terus buka hadis? Soalan ni. Nak buka Quran, buka hadis. Quran hadis tu dalam bahasa Arab. Dia bukan bahasa Terengganu. Bila bahasa Arab, kena faham bahasa Arab. Kita bukan orang Arab dan bukan duduk di zaman yang bahasa Arab itu masih lagi orang panggil ada ketulinan dia. Orang Arab sekarang ni pun tak berapa faham mana dah bahasa Arab. Seperti mana orang kata ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah dengan kefahaman yang tulen. Jadi dia perlu belajar ilmu-ilmu bahasa. Itu sebab apa ulama kita alaihim ridwanullah wa alaihim rahmatullah, dia buat ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badan, ilmu fiqhul lughah, ilmu macam-macam jenis ilmu bahasa. Tujuan apa? Tujuan supaya bila kita menguasai ilmu-ilmu ini, kefahaman kita akan jadi sama sebagaimana kefahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak belajar tu lembek dah nak belajar tu. Ini kadang-kadang cakap okey, hadis ni dhaif, hukumnya begini sebabnya dalam hadis ni. Bahasa Arab dak reti ni. Hak ni orang panggil dia dididik supaya rasa pandai ni. Akhir zaman ramai tu buah gitu. Dia dididik supaya rasa pandai. Tu dia duk kritik ulama tu, kritik ulama. Dia tak pernah belajar agama pun, belajar kat Facebook je. Lepas tu belajar kat seorang dua ustaz yang ajar dia supaya berasa pandai. Bahasa Arab pun tak reti tapi belagak nak ulas tentang hukum, belagak nak kritik para ulama yang muktabar. Sehingga ini tak kena ni sebab hadis ni ada dhaif tiba. Imam Nawawi tak maksum. Imam Syafi'i tak maksum. Dia pun manusia macam kita. Imam Ghazali banyak masukkan hadis-hadis maudhu' dalam kitab dia. Astaghfirullahalazim. Ke mana ni nak bawa masyarakat gini ni?
Ini orang panggil golongan ruwaibidah. Golongan yang tak sedar bahawa dia tu tak sedar. Letih ni. Letih sangat-sangat. Dia manusia ni ada 4 golongan. Pertamanya dia tahu bahawa dia tu tak tahu. Kalau ni mudah ni, dia akan pergi belajar. Yang keduanya, dia tak tahu bahawa dia tu tahu. Hak ni kita kena sedarkan dia. Barulah dia sedar bahawa dia tu tahu. Yang ketiganya, dia tak tahu bahawa dia tahu bahawa dia tu tahu. Maka dia akan ngajar orang. Hak yang keempat ni, hak para ulama kata hamajun la khaira fiha. Orang panggil peng lalat yang tidak ada kebaikan padanya. Yang orang panggil cerdik, tak boleh nak tumpang, bodoh tak boleh nak ajar. Dia tak tahu bahawa dia tu tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia tu tidak tahu. Ni kritik orang tu, kritik orang ni. Dalam keadaan dia bahasa Arab pun tak tahu benda. Apatah lagi nak tahu nahu, nak tahu sarah, nak tahu balaghah, badik, ma'ani dan sebagainya. Itu yang para ulama konklusi gini. Dengan makna dengan sifat 20 ni, kalau secara intensif, boleh buat daurah sehari 2 hari, boleh ma'rifatullah. Hak yang ammah, hak yang jadi fardu ain ke atas setiap mukallaf. Okey. Wa ma'nal wahdah lillah, dan makna esa bagi Allah Subhanahu wa taala itu salbut ta'addud, ternafinya ta'addud, berbilang-bilang, fi zat, pada zat dia, wa sifat, pada sifat dia, wal af'al, dan juga perbuatan dia. Mana kita kena yakin, kita kena nampak bahawa zat Allah tidak ada sebarang bilangan. Apa makna bilangan takkan ada pada zat Allah. Begitu juga sebarang bilangan takkan ada pada sifat-sifat Allah. Sebarang bilangan tidak akan ada pada perbuatan Allah. Nak khabar apa? Nak khabar Allah, zat dia, sifat dia, perbuatan dia tak sama sikit habuk harang pun dengan zat, dengan sifat, dengan perbuatan kita. Itu orang panggil tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Satu situ dengan makna esa, tidak ada bilangnya. Bukan satu orang panggil nombor hak paling kecil. Hak selepas daripada dia jadi 2, mari pula 3, mari pula 4, mari pula 5, bukan. Satu situ dengan makna tidak berbilang. Hak tu pun kalau tak faham dengan molek jadi sesat dah. Kalau tidak ada bimbingan orang panggil guru, dah sesat dah situ. Ini yang Imam Abu Hanifah dia sebut dalam Fiqhul Akbar. Dia kata ke mana? Wallahu wahidun, Allah itu esa, la min tariqil adadi, bukan daripada jalan bilangan. Makna satu Allah tu bukan bilangan. Satu Allah tu makna apa? Makna Tuhan tak berbilang. Bukan satu dengan makna bilangan yang pertama. Yang selepas daripada dia ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Tak. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala bukan jising. Hak yang bilang sungguh ti ni benda hak jenis teka. Dan hak dak jenis teka, sifat bagi jising, dia bilang sebab dia ikut kepada jising. Bukan dia bilang secara istiqlal, secara bersendiri. Saya bilang sebab saya teka. Kemudian kudrat saya bilang sebab juzuk-juzuk saya berbilang. Makna bila sebut bilang, macam kita sebut ada awal lah. Bila ada awal, automatik jadi jising lalu. Kalau tak jising, a'rab bagi jising. Bertempat, automatik jising lalu dah. Kalau tak jising, a'rab bagi jising. Bermasa, automatik jising lalu dah. Kalau tak jising, a'rab bagi jising. Begitu juga berbilang, bila sebut, jadi jising lalu dah. Ataupun a'rab bagi jising. Jising, dia berbilang secara istiqlal. A'rad, sifat-sifat dia berbilang secara tabaiyah, secara mengikut akan jising. Itu kita kena faham. Imam Abu Hanifah kata, wallahu wahidun la min tariqil adadi, walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Allah tu satu bukan daripada jalan bilangan. Makna satu Allah tu bukan bilangan. Akan tetapi daripada jalan annahu la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, dengan makna tidak ada sebarang bilangan. Tidak ada yang sekutu bagi Allah yang sama dengan Allah pada zat dia. Tidak ada yang sama dengan Allah pada sifat dia. Tidak ada yang sama dengan Allah pada perbuatan dia. Okey. Fa wahdatu zat tanfi al-kamma al-muttasila, maka esa dari segi zat
menafikan kam muttasil dan al-munfasil fiha padanya. Menafikan kam muttasil dan juga kam munfasil fiha padanya pada zat. Maknanya bila kita kata Allah esa pada zat dia, maksudnya apa? Maksudnya tidak ada sebarang bilangan pada zat Allah. Sama ada bilangan tu bilangan yang bersambung ataupun bilangan yang bercerai. Bilangan yang bersambung ni dia jadi bilang sebab catung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun secara umumnya nampak satu macam kita ni. Saya ni seorang. Seorang. Tapi kalau tengok dari sudut juzuk-juzuk saya yang catung tu, maka mungkin saya ni terdiri daripada berjuta-juta juzuk-juzuk. Itu makna kam muttasil fi zat. Berbilang-bilang secara berhubung pada zat. Maknanya apa? Makna zat Allah Subhanahu Wa Taala bukan jisim yang terbina daripada beberapa juzuk. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu esa zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala zat yang esa, makna apa? Maknanya zat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan jisim yang semestinya terbina daripada beberapa bahagian dan beberapa juzuk. Boleh faham tak? Maknanya ada satu zat yang bukan gitu sifat dia. Memang tak gambar. Sebab apa saja yang gambar dalam otak kita, mesti dia tu jisim. Ini yang para ulama kata kullu ma khatara bi balika fa huwa halikun fallahu bi khilafi zalik. Okey. Abu Fatimah An-Nabawiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tu ke yang dinamakan tenafi Allah daripada kam munfasil dan kam muttasil. Betul lah. Ini yang dimaksudkan dengan kam. Kam tu makna berbilang-bilang. Berbilang-bilang, muttasil secara berhubung. Berbilang-bilang secara berhubung, itulah dia hakikat jisim. Bila kita kata Allah tidak berbilang-bilang secara berhubung, maknanya Allah bukan jisim. Jangan faham zat Allah itu seperti mana kita faham jisim. Ada bahagian, kanan ada, kiri ada, atas ada, bawah ada, depan ada, belakang ada. Itu zat kita. Itu diri kita. Itu jasad kita. Bukan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah nak faham guana gitu. Sebab setiap zat yang kita faham mesti ada bentuk. Dah nak faham guana. Memang dah setiap apa yang kita faham mesti ada bentuk. Mesti ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Mesti begitu. Dah zat Allah dah begitu. Mudah je. Dah guana Allahu a'lam serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hak begitu mari dalam otak kita, kita kena faham itu zat kepada makhluk Allah. Kalau dia ada, dia pasti akan binasa. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah tak sama dengan dia. Itu makna kam muttasil fi zat, dengan makna ternapinya berbilang-bilang secara berhubung pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia zat Allah tidak terbina daripada beberapa bahagian. Zat Allah tidak terbina daripada apa-apa juzuk. Dah zat Allah guana Allahu a'lam serah kepada Allah. Jangan duk fikir lagi lah. Kalau fikir baiklah kita. Tak mampu untuk kita nak fikir dah guana. Kita kata tak ada guana. Dah guana, tak ada guana orang panggil. Dah Tuhan tu ada. Dah ada guana, tak ada guana. Tak faham guana. Tak ada guana. Jangan ada sakit kepala kita. Jangan ada payah sebab awak dah terbaik fikir benda orang nak suruh fikir. Dah nak suruh mudah guana, jangan ada terbaik fikir. Dah saya dah fikir dah. Rengang tak rasa? Rengang. Itulah dia. Mudah je sifat 20 ni, bukan kata payah. Kita duk fikir, duk petuh kepala, duk sehari semalam tumbah duk fikir guana zat Tuhan ni. Ustaz kata zat Tuhan ni bukan jisim, tidak terbina daripada dah guana. Sakit jiwa. Waktu sakit jiwa tu. Makna dia lalu ikut pintu yang bukan pintu. Orang panggil dinding. Dinding tebal 2 kaki setengah dinding tu. Dia duk langgar ke dinding tu. Langgar sebab dia kata dia nak pergi belah balik sana. Ni kerja orang gila. Orang hak buat gitu imam orang gila. Imam orang yang tak ada pun tahu.
Orang gila lah kita letak. Sebab apa? Sebab pasti akan membinasakan diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala tak masuk dalam otak kita. Dalam keadaan kita yakin dia ada. Yakin dia ada. Kalau ni dia kata, kalau gitu Tuhan tak ada lah. Dok berbilang, dok tokok, dia tak ada. Ni makna dia telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk ni bukan muwahhid, bukan orang yang mentauhidkan Allah. Apa yang dia bawa itu bukan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah dia kata atana minal masyriq, datang kepada kita daripada sebelah timur. Ra'yan khabithan, dua fahaman yang buruk. Pertamanya Jaham mu'attil, Jaham yang mentaktilkan Allah. Yang keduanya maqatil musyabbih, iaitulah maqatil yang mentashbihkan Allah, yang menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Assalamualaikum Ustaz, maaf tanya, salah ke kalau kita bagi tahu anak-anak bahawa Allah itu ada di langit untuk mudahkan mereka faham, sedangkan kita tahu bahawa Allah itu tidak bertempat? Jadi sebenarnya bila kita kata Tuhan di langit kepada anak kita, di langit dengan makna Tuhan berada di langit, Tuhan bertempat di langit, kita memenakkan lagi kefahaman dia dengan sesuatu yang memang salah atas dakwah dah. Jadi jalan selamatnya mudahlah kita kata gini, Tuhan tak bertempat. Jadi kata Tuhan mana? Tuhan tak bertempat, tak ada mana-mana. Lepas pada tu dia beli ais kering kepada dia, beri ais kering. Mari kita cakap tentang ais kering. Ais kering ni sedap. Ubahkan dia punya perhatian dia. Sebab budak-budak dia tak nak faham, dia nak faham. Bila dia nak faham, bila kita ubah perhatian dia dengan benda yang dia suka, dia akan tinggal benda tu. Jangan duk mengarung dengan dia. Jangan tanam akidah yang salah daripada kecil. Bila kita tanam akidah yang salah kepada budak-budak, seumpama kita memahat pada batu. Payah pula kayak gini nak betul semula. Masih dia kecil walaupun tidak dosa, tapi menjadi asas untuk kesilapan dia apabila dia balik bila-bila. Azanallahu min zalik. Bukan semua soalan perlu kita jawab. Tak wajib kita jawab semua soalan. Anak kita dia tanya guana perkara-perkara sunat ketika bersama dengan suami isteri, perkara sunat yang dilakukan. Kita nak jawab ke? Kita dah jawab. Dia kata mu cakap benda kita belak-belak. Kita cakap benda lain. Laisa kullu su'alin lahu jawabu. Bukan setiap soalan itu perlu dijawab. Laisa kullu qaulin lahu jawabu wa jawabu ma takrahu sukutu. Dan jawapan kepada benda yang kamu benci, sukut dia tak payah jawab. Kita tengok para ulama kita bila anak dia kecil tanya, bukan tanya Tuhan pun, tanya tentang roh, tanya tentang roh. Ya buya, dia kata, wahai ayah aku, maruh, apa dia roh, dia tanya. Ayah cerdik. Dia tak kata ruh tu jismun latifun mustabikum bil abdan kashtibak alma bil audil akhdar. Dia tak kata gitu. Tapi dia kata mana? Dia kata anta ruhi, mulah ruh aku. Dengan mana hitam payung aku. Kalau tak ada mu aku tak nak hidup. Dia pun peluk anak dia. Anak dia pun sesera. Habis gitu je. Sebab dia budak-budak. Kalau dia boleh tanya tu, boleh tanya ni, tu bukan budak-budak tu, orang tua dah tu. Jadi dia mampu untuk faham. Kita jelaslah kepada dia apa yang terdapat dalam sifat 20 ni. Jelas dengan betul. Bahawa Allah dah bertempat. Sebab apa? Sebab Allah itu Tuhan. Bila Tuhan semestinya tak sama dengan kita. Kalau yang bertempat, pasti dia tu dicipta. Kalau dia dicipta, bagaimana dia nak mencipta kepada yang lain? Tak mungkin sama sekali. Faham? Ambil ayat Al-Quran pula. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Ada Allah, tidak ada sesuatu pun yang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa maknanya Allah tidak berbilang-bilang, tidak berjuzuk-juzuk, automatik Tuhan tidak bertempat dan tidak berkait dengan masa. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini kalau mereka dah faham. Jadi jangan kita rosokkan pemikiran dia. Jangan kita rosokkan pemikiran dia daripada kecil. Falaisa zatuhu murakkabatan. Wal munfasil pula. Kam munfasil. Tadi kam muttasil. Maknanya zat Tuhan tidak terbina daripada beberapa juzuk. Andai kata kalau zat Tuhan terbina daripada beberapa juzuk, itulah yang dimaksudkan dengan kam muttasil. Kam muttasil. Bahasa mudah kita kata zat Tuhan bukan jisim.
Tu bahasa mudah. Makna zat Tuhan bukan jenis kam muttasil. Zat Tuhan zat yang asil. Tu makna kam muttasil. Satu lagi kam munfasil. Kam munfasil berbilang-bilang secara bercerai. Munfasil maknanya bercerai. Berbilang-bilang secara bercerai. Maknanya apa? Makna di sana ada seorang lagi yang zat dia sama dengan zat Allah. Zat Allah bukan jisim, zat dia pun bukan jisim. Zat Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, zat dia pun bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Ini mustahil, tak ada. Makna kalau kita kata ada hak gitu, selagi makna ni bukan muwahhid, bukan orang yang mentauhidkan Allah, tapi ini adalah musyrik, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna berbilang-bilang pada zat dari sudut ittisal ataupun dari sudut infisal. Makna sebarang jenis bilangan yang berkait dengan zat dinafikan. Kena nafi. Kita kena yakin bahawa zat Allah tidak berbilang. Maknanya apa? Pertamanya, zat Allah tidak terbina daripada beberapa juzuk. Yang keduanya, tidak ada di sana satu zat lain yang sama dengan zat Allah. Zat Allah tidak terbina daripada beberapa juzuk. Itu orang panggil zat makhluk tu. Maknanya zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Yang keduanya pula, zat Allah, tidak ada di sana satu zat lain yang sama dengan zat Allah. Dengan makna tidak ada di sana makhluk yang sama zat dia dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya zat Allah tak sama dengan zat makhluk, dan zat makhluk tak mungkin sama sekali sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil tak sama tu kiri kanan tu. Makan kiri kanan belakang depan tu. Dengan makna zat kita tak sama dengan zat Allah, dan zat Allah tak sama dengan zat kita. Zat kita tak sama dengan zat Allah. Tak ada satu pun zat makhluk ini yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maha suci daripada segala kekurangan, yang bukan jisim, yang maha suci daripada segala persamaan. Ada. Begitu juga zat Allah tak sama dengan zat kita. Zat Allah bukan daripada jenis jisim. Zat kita sehebat mana pun, dia tak lari daripada jenis jisim. Itu penting kita kena faham istilah jisim, supaya bila tergambarnya jisim dalam otak kita, kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala bi khilafi zalik, Allah tak sama dengan dia. Okey. Habis itu, Assalamualaikum Ustaz. Orange juice orange juice. Ni bukan nama betul ni rasanya ni. Kalau nama betul teh tu dalam IC orang panggil orange juice. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat soleh solehat, selamat menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ingat nak tanya. Dah apa. Tak ada masalah. Okey, soalan berikutnya. Ada tak? Tadi nampak ada soalan tadi. Ahmad Salikin, bolehkah ayat yang menunjukkan kepada makan kepada Allah kita takwil kepada makanan? Tak ada ayat yang menisbahkan perkataan makan kepada Allah. Tak ada. Ayat yang menisbahkan perkataan makan kepada Allah tak ada. Sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis baginda Nabi, tak ada. Tak ada satu pun yang menisbahkan perkataan makan ilallah menerusi riwayat yang sahih. Cuma ada ayat amintum man fis sama, adakah kamu rasa aman Tuhan yang di langit? Tu ada. Fis sama maknanya di langit, bukan bertempat di langit. Tak ada ayat yang kata Tuhan bertempat. Tuhan di langit dengan Tuhan yang bertempat, tambah tempat satu, di langit, dua benda yang berbeza. Macam kita kata rumah sebelah ajak tahlil. Satu lagi bangunan rumah sebelah ajak tahlil. Orang Terengganu tak kata, oh bangunan rumah sebelah tu ajak tahlil, tak kata gitu. Dia kata rumah sebelah ajak tahlil. Orang Terengganu dia akan faham rumah sebelah tu bukan bangunan. Rumah sebelah yang dimaksudkan tu boleh jadi tuan rumah, boleh jadi orang yang sewa rumah, boleh jadi itu dan juga boleh jadi ini. Jadi kerana itu jangan tambah. Ayat Al-Quran jangan tambah. Sehingga kita tambah menjadi kefahaman yang salah. Orang kata rumah sebelah ajak makan nasi. Orang tak pernah kata pun bangunan rumah sebelah ajak makan nasi. Yang kita tambah bangunan tu mari ikut mana? Imam Zahabi kata akhadta min jaibik. Kata-kata gitu. Ni sebenarnya mu ambil daripada dalam kocekmu sendiri ni. Bila orang kata Allah Subhanahu wa taala itu di langit dengan zat dia, bi zatihi, dia kata akhadta min jaibik. Ini muat tubik daripada kocekmu. Tak ada pun orang salah yang kata begitu. Orang salah kata Allah fis sama. Tu semua orang kata, kita sekarang pun kita kata Allah fis sama.
tapi dengan kefahaman yang betul. Mari golongan yang sesat ni, golongan yang lari daripada jalanan jumhur ni, dia kata itu menunjukkan Tuhan, itu orang salah kata Tuhan bertempat di langit. Kita kata bila masa orang salah kata Tuhan bertempat di langit, mu yang faham gitu. Kemudian mu nak ketengahkan fahaman tu fahaman yang betul. Dan mu menyerang fahaman-fahaman jumhur ahli sunnah wal jamaah. Mu ni orang ke apa? Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Terus dimi'rajkan ke langit. Adakah Rasulullah mengetahui hakikat Allah Ta'ala dengan sebenar? Tak. Hakikat Allah tetap tidak mampu untuk dicerap oleh akal fikiran kita. Tak boleh. Dah Tuhan, Nabi tengok tak? Nabi tengok. Kelu lidah Nabi untuk nak mengungkapkan. Kelu akal fikiran Nabi untuk nak memaham. Dah kuana Allahu'alam. Nabi pun tak cerita. Nabi pun tak cerita. Bukan kegi seluruh orang-orang mukmin, orang-orang muhsin masuk dalam syurga diberi peluang memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Waktu tu mereka akan terpesona dengan keindahan, kecantikan, kesempurnaan Allah. Sampai ke peringkat dah ingat kepada diri mereka sendiri dan rasanya lebih lazat daripada lazat syurga itu sendiri. Ini ketika mana diberi melihat kepada zat, pun masih lagi tercengang-cengang akal kita untuk nak faham tentang hakikat Allah. Lidah kita kelu untuk nak mengungkapkan tentang kesempurnaan Allah. Yang boleh kita ungkap hanyalah subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tak mampu nak memujimu ya Allah seperti mana yang engkau puji dirimu kepada, seperti mana puji-pujian yang engkau sendiri yang memuji dirimu. Sebab aku la na'rifullah, la na'rifu haqiqat Allah. Imam Ghazali kata la ya'rifullah, tidak ada orang yang benar-benar orang kata kenal Allah dengan erti kata yang hakiki lah. Macam ke Tuhan kenal diri dia tu. Illallah, melainkan Allah, au man yumathiluhu, ataupun seseorang yang sama dengan Allah. Ada tak orang yang sama dengan Allah? Tak ada. Jadi makna dia apa? Tak akan ada orang yang dapat kenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ada. Mana setengah-setengah ulama kata kita dapat kenal hakikat Allah, waktu bukan hakikat zat dan juga sifat Allah, tapi kita boleh nampak akan kebesaran Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, keesaan Allah, kewujudan Allah. Kita nampak dengan mata hati kita. Baik. Boleh faham Falaisa zatuhu murakkabatan. Ini nak jelas tentang kam, ternapinya kam muttasil. Maka tidak adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu terbina min ajza'in muttasilatin ba'daha bi ba'din. Maka tidak adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu terbina daripada juzuk-juzuk yang bersambung. Sebahagian ni akan sebahagian yang lain, macam ke zat kita, macam ke diri kita ni. Tengok diri kita ni, ada tangan, ada kaki. Hak paling-paling kurang ada 6 bahagian dah. Ada kiri, bahagian kiri kita, bahagian kanan kita, bahagian atas kita, bahagian bawah kita, bahagian depan kita, bahagian belakang kita. Hak tu hak paling kurang. Kalau nak kira banyak lagi, jemur biar kering. Jemur kita biar kering, biar mati dululah. Jemur biar kering, bakar sikit, biar jadi retung oleh tu, kemudian blender. Tengok juzuk ada banyak mana. Itulah bilangan kita yang sebenarnya. Juzuk kita itulah bilangan kita yang sebenarnya. Allah tidak terbina, zat Allah tidak terbina daripada juzuk. Terbina daripada juzuk, itulah orang panggil berbilang-bilang dari segi bersambung. Orang panggil kam muttasil. Wa laysat hunaka zatun ukhra, dan tidak ada di sana satu zat yang lain, tumathilu zatal aliyah fil uluhiyah, yang menyamai akan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi fil uluhiyah, dari segi sifat sifat ketuhanan dia. Makna tidak ada di sana satu zat lain selain daripada Allah yang tidak sama dengan yang lain, yang tidak ada awal, yang tidak ada akhir, yang tidak ada persamaan, yang maha esa, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala kekurangan, yang bukan daripada jenis jising dan juga a'raq, yang bukan itu, bukan ini. Ada. Allah je yang begitu. Kita tengok kewujudan Allah dengan kewujudan kita. Ini yang para ulama kata kewujudan kita
Nak dibandingkan dengan kewujudan Allah, kewujudan kita ni tak masuk dalam kategori wujud pun lagi. Di situ dia faham wahdatul wujud, bukan dia menafikan kita. Bila dia kata kewujudan kita ni kewujudan yang majazi, makna kewujudan yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan majazi hakiki yang duduk dalam balaghah tu. Dengan makna wujud kita ni tak ada wujud pun kita. Macam orang kata singa duduk makan, minum air dalam kelas. Tak ada singa pun sebenarnya orang. Bukan begitu. Bukan begitu. Dia tetap mengisbatkan kewujudan kita, kewujudan yang hakiki. Tapi hakiki jenis kita. Nak efek dengan kewujudan Allah, kewujudan kita ni macam gedak wujud selalu dah. Kewujudan kita ni macam gedak wujud selalu dah. Sebab apa? Sebab kewujudan kita ni kewujudan yang serba-serbi kekurangan. Kewujudan Allah tak ada sikit pun makna kekurangan. Kewujudan kita kewujudan yang dicipta, kewujudan Allah kewujudan pencipta. Orang kata bainas, lebih jauh daripada langit dan juga bumi, lebih jauh daripada timur dan juga barat. Macam hidupnya batu hidup dengan hidupnya kita, ataupun hidupnya tumbuh-tumbuhan. Kita panggil pokok tu hidup dah. Nak banding dengan hidup kita, ada anak, ada isteri, boleh berjalan, boleh makan, boleh minum, boleh buang air besar, maka pokok tu orang tak panggil hidup pun. Tapi nak dibandingkan sama-sama dia hidup dia akan anak dah, sebab ada pokok hidup, ada pokok mati. Tapi hidup dia tu kita nak definisikan dengan hidup kita, orang tak panggil hidup gitu. Hidup benda makan dok, minum dok. Hidup benda gitu nafas pun dok. Hidup benda gitu tak ada suami isteri. Hidup benda gitu tak ada keluarga. Seumpama manusia yang mati, seumpama benda yang mati. Kalau manusia tu orang panggil mati lagi tu. Kerana itu tumbuh-tumbuhan dalam konteks bahasa manusia kita tak panggil hidupan. Kita tak panggil hidupan liar, kita panggil tumbuh-tumbuhan. Begitulah juga hidupnya batu hidup. Batu hidup, batu kelikir tu orang panggil batu hidup, batu sungai tu batu hidup. Hidup dia nak dibandingkan dengan hidup kita. Allah. Nak dibandingkan dengan hidup tumbuh-tumbuhan pun orang tak panggil dah batu hidup tu jenis batu hidup, bukan orang panggil batu je. Ni kita panggil apa? Berbezanya dari segi makna. Kerana itulah para ulama ahli sunnah wal jamaah dia mengkategorikan nisbah antara nama yang dinisbahkan kepada kita ataupun sifat yang dinisbahkan kepada kita. Kalau sama dengan sifat ataupun nama yang dinisbahkan kepada Allah, ada kita ada Allah, melihatnya kita melihatnya Allah, hidup kita hidupnya Allah. Hak gini dia letak dalam kategori mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi ni dia bersatu dari segi sebutan tapi berbeza dari segi makna. Kalau dalam bahasa Arab macam dia guna perkataan ainun. Ainun ada dengan makna mata ni. Ada dengan makna matahari. Ada dengan makna mata-mata, penyiasat. Benda yang berbeza, tak ada kena-kena. Makna matahari dengan mata ni tak ada kaitan langsung pun. Begitu juga penyiasat, cuma dari segi perkataan tu digunakan secara bersama, dikongsi bersama. Begitulah hakikat sifat-sifat kita yang sebutannya sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita kena faham. Baru kita, biar kita nampak pemisahan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Biar kita nampak perbezaan yang tidak mungkin ada persamaan antara kita dengan Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu esa. Itu yang dimaksudkan oleh Allah, walillahil mathalul a'la. Itu yang dimaksudkan oleh hal ta'lamu lahu samiyya. Dan juga ayat-ayat lain yang nak menunjukkan bahawa Tuhan dak sama sikit habuk haram pun kita titik habis. Tak mungkin dah untuk kita nak rungkai lebih daripada itu. Biar kita nampak begitu, baru kita nampak hebatnya Tuhan tu. Lepas pada tu kita bersih hati kita supaya makrifat kita tadi dipertingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makrifat yang khassah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi makrifat yang khassah itu kepada kita sebelum kita mati, walaupun hanya seketika. Okey. Itu makna esa pada zat. Makna tidak ada sebarang bilangan yang berhubung ataupun bilangan yang bercerai pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Konklusi sekali lagi,
Zat Allah tak sama dengan zat kita. Zat Allah bukan jisim. Dan tidak ada di sana satu zat lain yang sama dengan zat Allah. Zat Allah tak sama dengan zat kita yang semuanya jisim. Dan zat kita yang semuanya jisim ini tak sama dengan zat Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala kekurangan, yang tak mungkin untuk kita nak faham hakikat kebesaran keagungan Allah. Melainkan hanya sedikit je makna Tuhan bagi, itu pun tak agak nak tanggung dah. Hati kita setengahnya menyebabkan hilang kewarasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi kita berhenti situlah. Sebab wahdaniyah ni perlu kepada penjelasan. Jadi kita habis sepenggang jari, tak apalah. Orang kata daripada badak baik kuda, daripada tak ada baik ada. Okey. Kita nak tengok soalan. Ada soalan tak hari ni? Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum Ustaz. Ketika Rasulullah dimi'rajkan ke langit, adakah Rasulullah mengetahui hakikat Allah Ta'ala dengan sebenarnya? Tidak. Hakikat Allah, orang kata tak mungkin untuk kita nak capai. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Mahdi pun ada hari ni bersama-sama dengan kita. Ustaz Mahdi yang mentahqiqkan kitab ni. Mentahqiqkan kitab ni. Dia menta'liq kitab ni. Kitab ni diusahakan oleh Ustaz Mahdi bin Muhammad. Tak lama dah tu. InsyaAllah jadi Dr. Mahdi bin Muhammad lah, insyaAllah. Okey. Ni yang diterjemahkan oleh Ustaz Mahdi yang kita guna hari ni. Jadi buku-buku ni boleh beli dalam Shopee lah. Boleh beli dalam Shopee. Okey, ada lagi soalan lain? Ada soalan dah? Penjelasan yang cukup jelas. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Jazakumullah khair. Afwan. Okey, rasanya setakat tu lah perjumpaan kita hari ni dah. Okey, setakat tu. Kita jumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan dalam perbincangan masih lagi tentang sifat wajib bagi Allah yang keenam, iaitu sifat wahdaniyah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Jadi setakat tu perjumpaan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setakat tu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.